Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar kita? Sihat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. sihat. Suara saya clear tak? Clear? Clear. Di tempat-tempat lain? Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Di tempat-tempat lain clear? Clear. Cantik. Dia sampai. Muka Ustaz pun cantik putih je. Saya dekat Ustaz, jauh New Zealand. Apa? Saya dekat New Zealand. New Zealand? New Zealand. Sungai Tekang. Oh, Sungai Tekang. Jerantuk? Marat. Oh, Marat. Kita boleh mula dah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin. Salla alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin wal malaikatil muqarrabin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bil muslimin wa bi barakati ulumihi fid darain ya rabbal alamin. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه نية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya tak jemu-jemu kita membasahkan lidah kita dengan memuji dan bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memuji Allah dengan menyebut Alhamdulillah, membasahkan lidah kita. Bersyukur daripada lubuk hati kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana limpah kurnianya dengan izinnya, maka pada malam ini sekali lagi kita dipertemukan di dalam kuliah maghrib secara online. Moga-moga bertambah ilmu kita, moga-moga disihatkan kita, dimurahkan rezeki kita, dilimpahi dengan ilmu pengetahuan, dibukakan pintu hati kita, diterangi dengan cahaya ilmu. Moga-moga kita dapat manfaatkan kuliah online kita ini, dapat ilmu yang memberi manfaat, dapat ilmu yang berguna kepada kita untuk khidmat di dalam agama Allah, untuk khidmat ataupun untuk amalan kita sendiri, dan juga memberitahu ataupun menceritakan ataupun memaklumkan kepada rakan taulan kita dari hasil yang kita perolehi daripada ilmu ini, khususnya ilmu yang berkait dengan ilmu usuluddin ataupun ilmu tauhid yang kita bincangkan pada malam ini. Jadi alhamdulillah juga kita berkesempatan mengikutinya. Ada di antara sahabat-sahabat kita yang
tidak berkesempatan mengikutinya, dan ada di antara sahabat-sahabat kita yang nak mengikuti tetapi tidak mencapainya ataupun tidak dapat. Jadi oleh kerana itu, moga-moga mereka ini berhasrat untuk menuntut ilmu walaupun tak dapat menyertai kita pada malam ini. Moga-moga mereka ini digolongkan di golongan orang yang cinta kepada ilmu, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita menyambung kitab Miftahul Murid, iaitu pada pengajian lepas kita berbicara berkenaan dengan wahdaniyah, makna esa Allah, tunggal Allah tu pada zatnya, tunggal Allah pada sifatnya, tunggal Allah pada perbuatannya. Allah Ta'ala tidak meminta pandangan, Allah Ta'ala tidak meminta bantuan, Allah Ta'ala tidak perlu kepada sedikit pun bantuan dari segi ketuhanan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu yang maha hebat. Jadi kita nampak bahawa makhluk ini tak dapat tidak memerlukan bantuan, memerlukan pertolongan, dan lebih-lebih lagi kita ni memerlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah itu bersifat iftiqar, iaitu kita berhajat kepada Allah. Allah itu bersifat dengan sifat-sifat istighna, iaitu Allah tu maha kaya. Kita minta apa pun daripada Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah itu tidak menyalahi janji. Allah itu suruh minta. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kamu mintalah kepada aku perkenankan kepada kamu. Jadi tak jemu-jemu kita memohon kepada Allah. Itulah Tuhan kita yang wajibal wujud, iaitu Tuhan kita yang bersifat dengan sifat kamalat, yang bersifat dengan sempurna dan bersifat dengan kekal abadi. Jadi sebelum kita memulakan pengajian kita pada malam ini, sukalah saya seperti biasa ingin menguji ilmu. Sama ada kita ingat ataupun tak ingat, sekiranya kita ingat, alangkah baiknya kita berkongsi dengan rakan-rakan kita yang tak ingat. Ataupun kalau kita tak ingat, maka kita mengamati kepada rakan-rakan kita yang menjawab supaya menggagahkan ingatan kita, khususnya di dalam bicara berkenaan dengan ilmu tauhid ataupun ilmu usul. Ilmu tauhid ni pergi balik, dia tidak semacam ilmu fiqh. Dia ni fakta, ibarat kata ni fakta, dia tidak seperti ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni keadaan begitu, keadaan begini, dia tengok dalam keadaan kita. Contoh semayang, kalau tak boleh berdiri, boleh duduk. Kalau tak boleh berdiri, boleh duduk. Tetapi yang berkenaan dengan ilmu usuluddin ataupun ilmu tauhid ni, dia tu fakta. Percaya tak ke Allah? Tak percaya, kafir selalu. Percaya ke tak malaikat? Malaikat 10 tu aku percaya. Lain daripada itu aku ragu-ragu sebab tak pernah dengar nama. Kafir selalu. Itu dia berfakta. Jadi sebelum kita mengaji, saya nak mengimbas kembali apa yang telah kita belajar selama 9 siri. 9 siri pengajian kitab Miftahul Murid ini. 9 siri artinya 9 kali dah kita bertatap di alam maya. Bertatap di alam maya. Sesak belaka tu. Dadang. Berdebar. Saya nak tanya, soalan pertama. Apakah fardu syahadah? Kita mengucap 2 kalimah syahadah tu, fardu dia apa? Siapa boleh jawab? Jawab. Yang lain tutup mic. Lelaki muslimin dulu jawab.
fardu syahadah mesti ada ni. Kita mengucap dua kalimah syahadah tu aqaidul iman, mesti nak ada fardu syahadah. Apa dia? Saya sebut pada pengajian yang lepas, di surau masjid pun selalu saya sebut. Kita mesti ingat perkara-perkara ini asal. Fardu syahadah, cepat sikit. Ada dua. Ada dua, silakan. Pertama, mengikrarkan dengan lidah. Ya. Yang kedua, mentasdikkan, membenarkan dengan hati. Apa maksudnya ikrar dengan lidah? Lafaz dengan asyhadu an la ilaha Okey. wa asyhadu Okey. Muhammadar Okey, tasdik dalam hati. membenar dengan hati. Allah Apa itu artinya? satu dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Okey, gitu fardu syahadah. Bila kita mengucap di kalimah syahadah tu ikrar dengan lidah, tasdik dalam hati. Cakap mudahnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu nombor satu, ikrar dengan lidah. Lepas itu aku menyaksikan, aku naik saksi, aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, sama ada kita hidup, sama ada dekat nak mati, sama ada dalam kubur, sama ada dibangkitkan pada mahsyar. Itulah kalimah suci yang kita pegang, bawa bersama-sama dengan kita apabila kita dibangkitkan di pada mahsyar. Jangan main-main berkenaan dengan syahadah ini. Soalan pertama. Soalan kedua, apakah kesempurnaan syahadah itu? Kesempurnaan syahadah. Kesempurnaan syahadah. Siapa boleh jawab? Muslimat pula. Ada empat. Apa dia? Apa dia? Pertama ilmu dengan dalil. Okey. Kedua diikrarkan dengan lidah. Okey. Ketiga ditasdikkan dengan hati. Okey. Keempat yakin hati. Dengan hati. Yakin hati. Itulah kesempurnaan syahadah. Ilmu dengan dalil. Bukan dengar orang saja. Kita tahu dalilnya. Wujud Allah. Allah ada? Ada. Apa dalilnya? Baharu alam. Firman Allah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah Ta'ala yang mencipta ataupun yang menjadikan langit, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, barang yang di antara langit dengan bumi itu wujud Allah Ta'ala. Itu dikata ilmu dengan dalil, bukan pak turut. Bukan pak turut. Ikrar dengan lidah seperti fardu syahadah tu ke, kita mengucapkan dengan lidah, dalam hati tak boleh. Lepas tu tasdik dalam hati, bahasa Melayu tu ataupun bahasa Cina tu, bahasa orang putih, bahasa Arab dalam hati, makna ada cakap hati. Nombor 4, yakin. Itulah kesempurnaan syahadah. Yang ketiga, soalan kita 3 sajalah, nak menjimatkan masa. Apa matan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis? Apa matanya? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Apa matanya? Matan tu maksudnya cakap Melayu tu secara lengkap. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, artinya bersalahan Allah Ta'ala itu bagi segala yang baharu, lawannya bersamaan, mustahil Allah itu bersamaan, wajib Allah Ta'ala itu bersalahan, dalilnya baharu alam.
Firman Allah, Firman Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. terjemahnya. Tidak ada seumpama Allah itu dengan sesuatu. Allah itu amat mendengar lagi amat melihat. Tengok buku ke tak? Tengok buku Ustaz. Maksudnya matan ni kena hafal, tak boleh tengok buku. Makna hilang buku kacau kita. Mesti tuan-tuan, puan-puan semua, hadirin-hadirat, saya sebut matan tu, kalau tuan-tuan tak dapat matan, tak boleh bincang surat 20 ni. Itu pentingnya. Sebab itu matan tu berarti sifat yang wajib, sifat yang mustahil, dalil aqli dan dalil naqli. Itu dipanggil matan. Kalau kita mengaji sifat 20, artinya kita boleh membilang 20 sifat yang maha hebat bagi Allah Ta'ala, tapi kita tak ada dalam kepala seperti Fatihah, kita tidak boleh bincang. Tak boleh bincang. Sebabnya apabila kita memecah nanti nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, istighna, iftikar, kita tak boleh jalan, jam. Kita tak boleh jalan sekiranya kita tak mahir perkara-perkara yang berkait dengan matan. Sebab itu saya suruh tu. Suruh tu maknanya kita ingat apa jua yang kita belajar. Begitu juga fardu syahadah, kesempurnaan syahadah. Bukan kita sebut-sebut saja, tetapi dinisbahkan kepada ilmu. Ilmu tauhid ni mantap. Makna 20 sifat. 20 sifat. Terakhir, siapa boleh sebut 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala? Maknanya membatang saja. Wujud, qidam, baqa'. Istilah orang tua dipanggil membatang. Makna wujud, qidam sampai 20. Siapa boleh dengan lancar? Muslimat. Wujud, qidam, baqa'. Siapa boleh? Kau nak selok buku dulu. Cepat sikit. Kita buka apa? Muslimat. Hak lain tutup mic. Muslimat. Muslimat. Baca wujud kidam tu ke? Baca Terus. wujud qidam. Wujud kidam bako muhalafatu ti'alai hadis tu. Qiyamu binafsi wahadaniyat qadrat iradat ilmu hayat sama basah kalam. Kunhu qadiran kunhu muridan kunhu aliman kunhu hayat kunhu sami'an kunhu basiran kunhu mutakalliman. Bagus. Orang Rawang ni bagus. Orang Selangor. Maknanya Orang Lipeh. kita ingat. Kita ingat membatang. Orang kata wujud, qidam, baqa', mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. InsyaAllah membatang ataupun menyebut satu persatu. Yang kita nak lebih lagi, iaitu wujud artinya ada, lawannya tiada, mustahil Allah Ta'ala itu tiada, wajib Allah Ta'ala itu ada. Dalilnya baharu alam, firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Barulah lengkap sifat yang wajib, sifat yang mustahil, dalil akal, lepas itu dalil Al-Quran. Tahniah kepada saudara-saudara yang berjaya menjawabnya. InsyaAllah kita sentiasa memperkukuhkan ingatan kita menyemak dan jangan lupa-lupa sepanjang hayat kita. Sepanjang hayat kita. Orang tua-tua dulu khabar, kalau siapa lupa sifat 20 ni, dia hafal, dia lupa sifat 20, tak lama nak mati. Jangan main-main. Tu.
InsyaAllah kita sambung sifat kudrat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan kudrah. Cakap kitanya kudrat. Bahasa yang betulnya kudrah. Kudrah. Seperti mana? Wahdaniyah. Wahdaniyah. Dia ataupun ta simpul. Ta simpul kita tak boleh wahdaniyat, tak jadi. Wahdaniyah. Lepas itu kudrah. Biasakan menyebut ta bersimpul ataupun ta marbutah. Ta ni dalam bahasa Arab ada dua, ta marbutah yang simpul, ta yang buka yang terbuka tu, ta maftuhah dipanggil. Ta titik atas dua tu yang terbuka tu. Jadi kudrah. Kudrah ni maknanya kalau kita sebut kudrat, tapi oleh kerana tak salah, tapi oleh kerana kebiasaan kita kudrat iradat, sebenarnya dalam bahasa Arab tu kudrah. Dan kudrah artinya kuasa, berkuasa. Arti berkuasa. Maka kuasa Allah Ta'ala, nak khabarkan kuasa Allah Ta'ala berbanding dengan kuasa makhluk. Sehebat-hebat matahari, Allah Ta'ala yang menciptanya. Sehebat-hebat bulan, Allah Ta'ala yang menciptanya. Itu dipanggil kudrah. Makna maka kuasa Allah Ta'ala tiada dengan urat. Kekuatan kita putus urat tangan, tak bergerak tangan. Dan tiada dengan tulang. Tidak ada kudrat Allah Ta'ala. Bukan kudrat Allah Ta'ala itu kuasanya dengan urat. Bayangkan manusia. Urat ni kalau Tok Bomo khabar, urat dalam badan kita 6,666 urat. Tok Bomo khabar. Sebanyak ayat Quran. 6,666 ayat. Itu dia. Bukan kuasa Allah Ta'ala dengan urat dan tiada dengan tulang. Tidak ada kuasa Allah Ta'ala itu dengan tulang. Makna tidak bersifat begitu. Sedangkan urat dan juga tulang Allah yang menjadikan. Takkanlah Allah bersifat begitu. Dan tiada dengan alat. Makna tidak perlu kepada alat untuk menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bayangkan tuan-tuan. Makna kudratullah ataupun kudrah ataupun al-kudrah. Kita baca dalam kitab Fathul Majid. Di dalam kitab Fathul Majid muka surat 21, as-sifatus sabi'atu al-wajibatu lahu ta'ala al-qudratu hiya wahya sifatun lahu ta'ala azaliyatun mawjudatun qa'imatun bizatihi ta'ala yata'atti biha ijadu kullu mumkinin wa i'damihi. Sifat yang ketujuh daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu al-qudrah, makna kuasa, berkuasa. Makna sifat yang azali, sifat yang bukan diada-adakan, sifat azali. Makna tetap sifat itu sifat Allah Ta'ala. Sifat itu bergantung kepada zat Allah. Sifat itu kepada zat Allah. Allah itu berkuasa artinya. Zat Allah itu mempunyai sifat berkuasa ataupun al-qudrah. Maksudnya Allah Ta'ala boleh mendatangkan, boleh mentiadakan. Allah Ta'ala boleh membuat, Allah Ta'ala boleh tak buat. Allah Ta'ala boleh buat, Allah Ta'ala boleh menghancurkan. Maknanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu-dulu budak kecil tertimbus di mana? Palestin lah.
budak kecil baby tertimbus, berapa jam tertimbus, tiba-tiba budak itu tak mati. Nak menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Kekuasaan Allah Ta'ala. Yang kedua, contoh sekitar kita, berbelah-belah tahun yang lalu, tsunami di Aceh. Allah Ta'ala berkuasa untuk menyelamatkan Masjid Ar-Rahman di Bandar Aceh tu. Berkuasa. Sedangkan bukan jauh sangat dengan pantai. Allah Ta'ala naikkan kapal pelantar minyak daripada berpuluh-puluh beratus batu di laut, bukan batu, dipanggil mana laut ni? Nautika. Nautika tu, kalau siapa pergi ke Aceh, maknanya kapal minyak tu naik ke darat. Punya kuat ombaknya. Tetapi sedikit pun tidak menjejaskan Masjid Bandar Aceh tu. Masjid Bandar Aceh. Tuan-tuan, kalau pergi Masjid Bandar Aceh ni, Masjid Ar-Rahman, maknanya kalau kita tengok jarak padang terkukur, kita tengok dalam surat akhbar apa gitu gini, dalam berita apa gitu gini, mana tahun-tahun yang menyulitkan di Aceh, rakyat Aceh, maknanya kita nampak sebutir masjid tu tidak kesan, tidak berkesan, tidak mencacatkan. Cermin pun tak pecah. Lumpur pun tak naik ke halaman masjid. Bahkan kayu-kayunya sempadan pagar masjid saja. Itu berkuasa Allah Ta'ala. Berkuasa Allah Ta'ala. Tetapi kita pergi ke masjid itu, Masya Allah, masjid itu nyaman. Masjid itu nyaman. Saya semayang subuh, lepas itu semayang zuhur di masjid itu. Mana pukul 4 pagi tu dah, orang berjemaah dah ramai dah. Pukul 4 pagi. Aktiviti mana? Aktiviti bertarikat, berzikir. Berzikir. Berzikir macam mana? Berzikir senyap. Kita ni berzikir tahlil ni macam nak pecah tekak. Dia berzikir senyap. Tunduk aja, tapi tasbih di tangan. Dia buat halaqah. Saya tanya jemaah situ, saya kata tiap-tiap pagi masjid ni, tiap-tiap pagi. Tidak miss walaupun satu hari. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Tak miss, maknanya berzikir senyap tu. Orang kata berzikir hati, ada berzikir lidah atau berzikir hati. Nak kabarkan masjid itu, maknanya Allah Ta'ala angkat darjat. Angkat darjat kerana orang yang beramal di situ. Macam ekor masjid tu. Tak ada ekor. Nyaman je. Nyaman je. Subhanallah. Maknanya orang situ berkhidmat kepada agama. Kita hari ni subuh tadi celik mata sampai ke maghrib ini, apakah khidmat kita kepada agama? Saya beli sayur ustaz di pasar, awak tu beli sayur tu mengenyang ke perut awak. Khidmat agama. Pada hari ini, apakah khidmat agama? Kalau kita tengok kudrah maha kuasa Allah Ta'ala itu, takdirnya maha kuasa Allah Ta'ala mematikan kita pada hari ini, pada malam ini, dan amat malang sebesar kuman pun tidak ada khidmat kepada agama ini. Khidmat kita ke kita sama. Khidmat ke kita peribadi. Tetapi khidmat kepada agama Allah, itu kita nak menampakkan al-qudratu. Maknanya Allah Ta'ala sebarang bentuk, sebarang keadaan, sebarang suasana Allah Ta'ala boleh membuatnya. Adakah kita tidak gentar?
dengan kekuasaan ataupun al-qudrah Allah Ta'ala itu? Kita tak ingat ke peristiwa Palu? Masih ingat Palu? Indonesia. Gempa bumi Ya, Tuan Guru. Palu. Maknanya orang yang berjemaah masjid itu di surau itu tak luar. Tak diusik oleh Allah Ta'ala. Orang lain yang berjamu hantu tu, kepala lembu, kepala apa gitu gini, habis, ranak. Haji tu duduk di jemaah bertiga je dia semayang. Dia semayang maghrib. Orang lain ni puja pantai. Adakah kita tak ingat ataupun kita tak melihat kekuasaan Allah Ta'ala? Jadi oleh kerana itu manusia ini sentiasa lupa, sedangkan bila-bila masa Allah Ta'ala boleh menunjukkan kekuasaannya. Adakah khidmat kita? Khidmat kepada agama pada hari ini. Contoh. Nak khabar contoh. Kita mengaji. Saya ada secebis khidmat kerana saya mengajar pada malam ini. Saya mengajar pada malam ini ada sedikit ataupun secuik burung layang-layang meminum air laut ataupun lautan. Sedikit khidmat saya kepada jemaah semua menyampaikan nasihat agama, pahaman agama. Maknanya malam ini saya berkhidmat untuk agama warasatul anbiya, maknanya nak menyampaikan daripada ulama kepada kita, lepas itu saya menyampaikan serba sedikit, bukan hak saya, tetapi kita baca di dalam kitab Miftahul Murid. Cuma saya khidmat sedikit menghuraikan kepada tuan-tuan. Lepas itu saya petik daripada kitab Fathul Majid, menghuraikan tuan-tuan. Maknanya menumpang tui, orang kata. Menumpang. Saya cedok daripada kitab Miftahul Murid dan Miftahul Majid, saya baca, dikurniakan oleh Allah untuk menghuraikan kepada tuan-tuan. Jadi, kita 100 orang ni, 100 orang, maknanya kerusi kita pada malam ini, nak tanya dan tak perlu jawab. Nak tanya, tak perlu jawab. Apakah khidmat kita kepada agama ini? Takdir Allah Ta'ala di antara kita meninggal, dicabut nyawa oleh Allah Ta'ala, macam mana kita nak jawab? Khidmat kepada agama. Itu. Jadi oleh kerana kita nak melihat al-qudrah, makna Allah Ta'ala itu berkuasa, apa-apa jua dia membuat ataupun mentakdirkan ataupun menghendaki kepada kita ni. Kita ni dikawal selia oleh Allah Ta'ala. Itu. Maknanya khidmat kepada agama, melainkan kita khidmat kepada diri sendiri. Kita minum, khidmat dahaga kepada diri, makan lapar kepada diri, maka kepada agama apa? Itu saya ingin menarik perhatian tuan-tuan. Saya membaca Quran, khidmat kepada diri. Saya bertasbih, panjang 1 kilometer, tasbih, khidmat diri. Jadi khidmat kepada agama, khidmat kepada agama, barangkali ataupun kita takut tidak ada khidmat kepada agama kita. Khidmat kepada agama. Bila kita mati, takdirnya kita mati, disoal, apakah khidmat sebelum awak mati kepada agama awak? Itu dia. Sebab dia nak menceritakan kuasa Allah Ta'ala, bukan kuasa urat, bukan kuasa tulang, bukan kuasa alat. Kita ni
boleh mengangkat tangan kerana ada urat, kerana ada tulang, kerana ada darah, kerana ada urat saraf. Tiba-tiba kita urat saraf kita ni jam, lepas itu darah kita ni beku. Boleh jadi kita tak mampu nak mengangkat tangan umpamanya. Mengangkat tangan. Tetapi Allah Ta'ala tidak seperti itu. Kuasa Allah Ta'ala kuasa mutlak. Kuasa yang tidak boleh dibanding-bandingkan. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Oh, saya pergi ke masjid Jumaat tiap-tiap malam. Itu khidmat kawak sendiri. Khidmat kita. Sebabnya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Khidmat kepada kita, tapi khidmat kepada agama. Cakap mudahnya, khidmat kepada orang lain. Khidmat kepada orang lain. Bukan kerana kita. Bukan bias kepada kita. Kita berkhidmat di jalan Allah kepada orang lain. Itulah sebenar-benarnya kita cakna kepada orang lain. Kepada orang lain. Contohnya, wakil rakyat menjadi menteri. Kalau wakil rakyat menteri, tugas dia berkhidmat kepada agama, berkhidmat kepada rakyat, susah payah rakyat apa begitu gini, dia cakna, moleklah dia. Tapi kalau dia berkhidmat untuk dia sendiri, untuk bank penuh, untuk saham penuh, untuk anak penuh bank, akaun apa gitu gini, rumah besar, rumah sewa, rumah ada kilang, ada benda-benda, maka ketika itu macam manalah dia nak jawab. Sebab tuan-tuan ingat ada ustaz Syekh, tuan guru Syekh, dia khabar dalam kitab Tajam Maulud. Dia khabar apabila awal Muharram jatuh hari Selasa. 1 Muharram hari Selasa. Tak, hari Selasa 1 Muharram baru ni dah. Dalam kitab Tajam Maulud. Kitab tu bukan main-main, ulama besar yang mengarangkan, ulama Aceh. Di dalam firasat dia ataupun di dalam telahan dia, bahawasanya apabila hari Selasa, bukan ahli nujum, bukan. Dia macam Imam Ghazali menyebut kalau 1 hari bulan, 2 hari bulan, jatuh 1 Ramadan, malam Lailatul Qadar, malam berapa, seperti dalam kitab Siyarus Salikin tu tak? Siyarus Salikin tu, tengok ataupun Ihya Ulumuddin, tengok bab Ramadan, bab kisah Lailatul Qadar. Imam Ghazali dia ada sipir dia. Kalau jatuh Ramadan pada 1 Ramadan pada hari Isnin, contohnya, maknanya Lailatul Qadar jatuh pada hari ini, jatuh pada malam ini. Dalam Siyarus Salikin, dalam Ihya Ulumuddin, dan juga di dalam syarah Ihya Ulumuddin itu As-Sadatul Muttaqi, berjilid-jilid As-Sadatul Muttaqi, 10 jilid. Saya ada 10 jilid. Saya baca tengok, maknanya telahan, bukan ahli nujum. Dia itu Imam Ghazali, bukan Imam Ghazali kampung kita. Imam Ghazali kampung kita tak masuk buk. Kadang-kadang maknanya mencuri getah buku, lepas itu jadi imam. Contoh, Imam Ghazali ni ulama besar, ahli tasawuf. Maknanya tuan-tuan boleh buka Siyarus Salikin. Siyarus Salikin tak ingat juzuk berapa berkenaan dengan Lailatul Qadar. Nak khabarkan. Lepas itu nak sebutkan Syekh ni tadi. Benda nama Syekh tu. Tok guru lah, dia ada guru pondok. Apa nama? Zainul. Dia rajin menyebut selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bercakap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cakap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh, itu alai tu. Jadi kita ni menukir ke dia. Dan kita menengok dalam Tajam Maulud tu memang betul.
Ringkas ceritanya, kalau tak habis sifat 20. Dia khabar bila awal Muharram jatuh pada hari Selasa, ada sekian. Contohnya pada tahun ini orang besar-besar akan meninggal dunia. Berapa hari ini orang besar meninggal dunia? Ulama ada meninggal dunia, orang besar-besar kita Malaysia ni. Siapa? Ni. Tan Sri Ahmad Sarji. Tun Ahmad Sarji. Tun Sekarat Danai. Tun Sakaran Danai. Orang besar-besar tu. Tun tu. Maknanya di dalam kitab Tajul Muluk tu, Tajul Muluk tu, maknanya ulama yang mengatakan begitu bersangkutan, maknanya telahan dia beratus tahun ketika dia mengarang tu, dia tu ahli palak. Mengarang tu maknanya pengalaman dia. Tuan-tuan jangan silap faham, jangan khabar ahli nujum. Nak khabar, saya nak menceritakan, bukan ahli nujum, bukan. Jadi kita bimbang salah faham kalau kita tak mengaji betul-betul. Maknanya dalam kitab Tajul Muluk tu, maknanya kesekiranya awal Muharram jatuh pada hari Selasa, dia kata berkenaan dengan orang besar mati, lepas itu hujan apa begitu gini. Saya mau baliklah dalam kitab apa nama ni, Tajul Muluk berkenaan dengan Muharram. Itu dia nak khabarkan. Betul. Kalau orang yang mengamati lah, mengamati, kita mengaji Tajul Muluk ni, Tajul Muluk ni perubatan Islam, tapinya mengaji kita tengok, bukanlah mengaji beria sangat, tengok. Jadi kita melihat kepada keadaan ataupun situasi semasa. Jadi oleh kerana itu Al-Qudrah, Allah Ta'ala mempunyai kuasa yang tidak terikat kuasa dengan barang-barang ataupun alat-alat. Lawannya lemah. Takkanlah Allah Ta'ala itu bersifat dengan lemah. Mustahil ia Allah lemah, ataupun ia zat lemah. Hanya wajib kuasa selama-lamanya. Maknanya Allah Ta'ala berkuasa selama-lamanya. Dengan kuasa itu kita bekerja 60 pencing. Jadi menteri kalau pilihan raya habis lawak. Jadi wakil rakyat kalau pilihan raya minum teh seorang je lah. Nak pulak sombong, nak pulak kedekut, tak ada orang Melayu. Lepas itu segala-galanya lah. Berjadi pegawai pula menyusah korang semua, tidak ada memudahkan, menyusahkan. Lepas itu polis pula menangkap orang semua. Menangkap tu maksudnya dia menangkap tu kalau salah tu betul lah, kalau hak boleh hejah-hejah. Hak boleh hejah-hejah, contohnya dia ni nak pergi ke masjid, helmet tak pakai, contohnya masjid seberang jalan, saman juga RM300. Siap lah awak. Bila awak pencet esok, kawan nak pergi ke masjid pun, nak pergi ke masjid, kawan ni tak pakai helmet kerana berserban. Polis juga. Maknanya kalau jatuh, kalau accident, serban tu apa nama ni, tak menyelamatkan kepala. Dia ni tak mengaji sifat 20 ni. Polis ni tak mengaji sifat 20. Maknanya kalau helmet tu, kalau Allah takdirkan kuasa Allah, kepala putus kepala. Itu tak mengaji sifat 20. Tapi pula serban menggali tak apa pula. Serban menggali. Itu keadaannya. Jadi habislah kita. Jadi kuasa selama-lama Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, di dalam kita membahaskan kudrah ini, kita membayangkan
kuasa Allah Ta'ala itu, kuasa Allah Ta'ala itu tidak setanding apatah lagi manusia. Manusia. Benda besar. Gunung jerai runtuh. Adalah sebab musababnya. Mungkin apa nama ni projek balok mungkin. Makna tanah tu ada sebab musababnya. Mungkin apa nama ni kilang batu. Batu gua apa gitu gini sebab musababnya. Maknanya Gunung Kinabalu bergegar. Kinabalu bergegar hebat. Saya dulu pergi ke apa nama ni Sabah. Duduk di kaki Kinabalu betul-betul. Mana nama? Lupa. Apa nama ni? Menginap di kaki Gunung Kinabalu. Kita balik subuh. Apa? Kundasang. 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 2-3 malam duduk situ. Tahun sebelum Covid lah. Tahun 2018. Maknanya Allah, kita menengok maha besar Allah, maha kaya Allah. Putih je Gunung Kinabalu ni. Saya duduk kaki tu. Lepas tu ada masjid situ, kita jemaah subuh. Balik subuh tu kita daripada penginapan, kita tu nampak Kaabah, nampak Masya Allah. Maha kaya Allah Ta'ala mencipta. Jadi Gunung Kinabalu pun bergegar. Itu nak kabarkan kuasa Allah Ta'ala. Jadi oleh kerana manusia ni tak nampak makrifat tu. Tak nampak makrifat. Tak nampak makrifat ataupun makrifah. Rukun makrifah tu berapa? Rukun makrifah. Apa dia? Rukun makrifah apa dia? Disebabkan zat Allah Ta'ala. Mengenalkan zat Allah. Makna zat Allah tak ada. Nombor 2, mengenalkan sifat Allah Ta'ala. mengenal sifat Allah Ta'ala. Itu saya khabar tadi. Mengenal sifat Allah Ta'ala berarti sifat kudrah. Kita khabar kudrat. Mengenal betul. Mengenal betul. Bila-bila masa Allah Ta'ala sentok walaupun tak ada penyakit. Syarat mati bukan berpenyakit. Syarat mati bukan berpenyakit. Syarat mati hidup. Syarat mati hidup. Tidak sebut penyakit. Cumanya penyakit apa gitu gini sebab musabab. Jangan terperanjat manusia. Bila Allah Ta'ala matikan, jangan terperanjat. Mesti ada sebab. Maknanya Allah Ta'ala tidak nak beri terperanjat. Serupa orang perempuan minta maaf cakapnya mengandung. Tak mampu ke Allah Ta'ala tu orang perempuan mengandung. Lepas nikah hari esok. Lepas nikah hari esok mengandung selalu. Lepas tu minggu depan mengandung pula. Itu tak mampu ke Allah buat gitu? Jadi bukan tak mampu. Allah Ta'ala itu melihat manusia ini bimbang terperanjat manusia ini. Itu dia. Yang nombor 3, Mengatakan af'alullah. mengenal af'alullah. Itu dipanggil makrifah. Mengenal af'alullah. Perbuatan Allah. Makrifah. Nombor 4, Mengenal kebenaran Nabi Muhammad. Rasulullah. mengenal kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh tak percaya Rasulullah, tak boleh ragu Rasulullah, tak boleh gitu, tak boleh gini. Makna 4 makrifah saya nak sebutkan tadi, iaitu rukun yang kedua berkenaan mengenal sifat Allah. Sifat Allah maknanya sifat yang kita belajar ni sifat kudrah. Sifat kudrah. Tu dia. Lawannya lemah mustahil ia Allah ataupun zat lemah, hanya wajib kuasa selama-lamanya. Ada pun tanda. Tanda kita nak menengok tanda kuasa Allah Ta'ala. Kuasa Allah Ta'ala itu
sekalian makhluk ini tanda Allah Ta'ala itu berkuasa. Allah Ta'ala mencipta, membuat berkenaan dengan af'alullah itu, maknanya makhluk yang kita tidak apa nama ni reti nak ataupun sampai memikir fikiran kita. Ada tak ular berkokok? Ada tu, ada. Ular berkokok. Ular. Tempat saya panggil ular alir. Betul. Ular alir. Dia berkokok, lepas itu ular tu mesti basah. Aki saya pernah zaman kecil-kecil tembak. Tembak mana dia mengorek telaga, lepas itu ular tu gitu. Biar kawan ambil senapar tu khabar. Aki saya tembak. Ular tu agaknya ular jantan. Lepas itu datang pula ular betina menuntut bela. Menuntut bela duduk atas pokoknya. Saya ada masa itu main rumah Haki, arwah Haki. Arwah Haki khabar. Itulah berkokok tahap betina. Berkokok tahap betina. Mana dia datang menuntut bela laki dia, taki saya tembak. Lepas taki saya ambil senapar. Awak ni nak membela, tak boleh membela ke manusia. Sebab awak, laki awak, aki saya bercakap gitu. Sebab laki awak tadi cemah-cemah nak patuk kawan dia khabar. Terpaksa kawan tembak. Lepas itu kawan suruh lari, dia tunggu. Mana dia nak peluru kawan lah, aki khabar. Lepas itu awak ni turun daripada pokok kelapa ni. Kalau awak tak turun, maknanya awak senasib dengan laki awak. Turun selalu. Maha kaya Allah Ta'ala. Dia ada telinga ke ular ni? Dia ada faham ke? Dia ada mengaji sifat 20 ke? Ada mengaji sifat 20 ke ular ni? Makna kita tengok ular tu kudratullah. Sifat kudrat Allah Ta'ala menjadikan ular tu reti biasa. Reti bahasa. Reti bahasa. Lepas tu baru ini ular macam bunyi kucing. Macam bunyi anak kucing. Saya dapat video. Ular tu pendek. Sehasta dia ular tu. Macam kucing. Masya Allah. Lepas tu tadi saya dapat video pula Datuk Kamarudin hantar. Datuk Kamarudin Zakaria. Saya suka seorang. Ular, bukan ular, anjing. Anjing pergi ke pasar bawa raga. Anjing pergi ke pasar bawa raga. Lepas itu tuan dia letak duit dalam itu. Maknanya dia berhenti, makna sawi. Dia maksudnya nak sawi. Tuan dia khabar beli sawi agaknya lah. Lepas tu bakar tu dia letak dekat hak jual sawi tu. Lepas tu tokek hak jual sawi tu ambil sawi, letak dalam bakar dia, dalam raga dia, ambil duit, lepas tu sonsor pula duit ke anjing tu. Masya Allah. Itulah binatang. Siapa buat itu? Siapa buat? Sampai kepada peringkat itu. Sampai kepada peringkat itu, maknanya binatang sekalipun Allah takdirkan diasuh ataupun dilatih oleh tuannya, maka reti bahasa. Tetapi manusia ni tak reti bahasa. Manusia ini angkuh, engkar kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh puasa pada bulan Ramadan, siang hari pada bulan Ramadan, teh ais ikat tepi. Angkuh. Allah Ta'ala suruh semayang. Lepas itu kita tengok awak mati esok akan disemayang juga. Tetapi sepanjang hidup ataupun sebahagian daripada hidupnya tak semayang. Maknanya dia tak nampak
af'alullah, iaitu tak makrifah, tak kenal sifat-sifat Allah itu, Allah Ta'ala itu boleh buat berlaku. Kita sihat, Allah Ta'ala boleh buat sakit. Sihat boleh buat sakit. Sakit boleh buat sihat. Tengah-tengah sihat, Allah Ta'ala matikan. Kita ataupun saudara-saudari, tuan-tuan pernah mengalami sakit. Saya baru ini mengalami sakit. Sakit ingat nak mati dah. Makna sakit nak bercakap tak boleh, nak Masya Allah, melayar je. Ingat nak mati dah. Ingat ke mati tu. Semayang bertopang semayang, maknanya walaupun dia melayar ni, darah tinggi, kecil manis. Bukan sakit hantu. Darah tinggi, kencing manis. Mana melayar. Saya khabar, maknanya aku ni tak lama dah. Maknanya ingat juga semayang tu. Tidur malam tak boleh. Allah tarik sedikit nikmat. Sekarang ni alhamdulillah sihat dah. Pantang letak kepala aja sihat. Dan berkat-berkat doa-doa jemaah-jemaah kita mendoakan kepada kesihatan saya, pagi petang siang malam. Orang ni WhatsApp, orang ni nak jalan, maknanya nak ziarah COVID masa itu. PKP. Maknanya berkat doa-doa tuan-tuan, di samping kita berikhtiar berubat begini pergi hospital, mana sihat walafiat. Setakat ini sihat walafiat, jaga makan apa begitu. Ingat nak mati dah. Ingat nak mati dah. Mimpi ketuk guru sama. Kita ni kalau kita mengaji-ngaji masa kita sakit apa gitu gini, mimpi ketuk guru kita. Tok guru mengajar. Saya dengar juga masa tok guru saya dulu, dia sakit, mimpi ke guru dia, Abdullah Tahir, Tuan Guru Abdullah Tahir datang. Lepas itu Tuan Guru Haji Ahmad Hakim datang. Tuan Guru Haji Ahmad, Tuan Guru Haji Ahmad ayah Abdullah Tahir datang. Lepas tu Tuan Guru dia di Pondok Pisang, Kampung Pisang, dia khabar datang sama. Datang sama. Dia tu makna lagi hebat. Lagi hebat. Kadang dia bercakap, anak cucu dia berseriau tengkuk, dia bercakap dengan tok guru dia. Kadang dia bersalam tangan dia. Masa dia sakit. Sakit teruk sangat. Bukan sakit maknanya meninggal, tidak. Makna sakit berbulan-bulan. Mana dia merasakan tuan guru dia tu, dia bersalam pukul 3, pukul 4 pagi. Sakit-sakit semayang tahajud tak tinggal. Kita ni sakit-sakit, silat-silat 5 waktu hanyut. Jadi kudrah, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu, maknanya kita tengok, kita mengamati, boleh belaka Allah Ta'ala buat. Boleh belaka. Lepas tu kita tengok punca-punca. Punca-punca kalau kita sakit. Punca-puncanya tak rehat, makan tak pantang. Bulan Ramadan maknanya bahan belaka makan. Lepas itu bulan Ramadan maknanya kita tak cukup rehat. Gini. Itulah punca-puncanya. Makna kudrat Allah Ta'ala itu berkuasa setiap segi, setiap sudut. Jadi oleh kerana itu, kita makrifah, mengenal sifat Allah Ta'ala itu. Pada kita bayangkan sifat Allah Ta'ala itu. Sebab itu saya kata, selalu saya pesan, bila kita nak tidur tu, bersyahadah dulu. Kita nak tidur, beristighfar dulu. Kita nak tidur, berselawat dulu. Ini yang menyelamatkan kita. Bersyahadah tu nak kembali kepada Islam balik.
Lepas tu istighfar tu kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Lepas itu salawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tu memberi syafaat kepada kita. Begitu juga dengan keluarga Nabi. Keluarga Nabi jangan main-main, Habib ni, orang alik-alik ni. Jangan kutuk-kutuk, jangan hina-hina. Tak boleh. Dia tu keturunan Nabi. Keturunan Nabi. Sebab itu Yaman tu ramai keturunan Nabi. Sebab itu mereka nak beria sangat nak menyerang ke Yaman ni. Sebab dia nampak keturunan Nabi di situ, di Yaman tu. Habib Umar tu. Habib Umar. Orang alim. Maknanya jangan main-main kita hina-hina Habib-Habib ni, sebab dia ni keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu di Mekah ataupun di Saudi ada mereka nak pelik. Mereka tak pelik, di situ dah tak ada dah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah. Dia pergi ke ketika dulu pergi ke Yaman. Sebab itu Yaman ni habaib tu maknanya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ahli keturunan. Keturunan jalur-jalur Hasan, Husain apa begitu begini. Jadi kita kena selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jangan tinggal. Kita jangan tinggal. Nombor 1 syahadah. Nombor 2 istighfar, sebaik-baiknya penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi. Yang ketiganya salawat, barang mana salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggal selawat, istighfar, syahadah, istighfar, lepas tu selawat kepada Rasulullah. Jangan tinggal, bimbang kita mati di dalam tidur. Begini. Jadi oleh kerana itu amalan kita buat sekurang-kurangnya tidur. Apatah lagi kita berzikir, istighfar, kita selawat, kita zikir la ilaha illallah, amat baik sebagai bekalan kita. Makna perkara-perkara itu nak menusuk masuk dalam jiwa kita, nak bersih perkara-perkara yang kotor tu, maka kita hindarkan daripada jiwa kita. Makhluk menunjukkan kuasa Allah, menjadikan makhluk. Firman Allah Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi matanya kudrat ataupun kudrah artinya kuasa. Artinya kuasa Allah Ta'ala. Lawannya lemah. Mustahil Allah Ta'ala itu lemah. Wajib Allah Ta'ala itu kuasa. Dalilnya baharu alam. Firman Allah Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Surah An-Nur ayat 45. Begitu juga dalil lain, yakhluqullahu ma yasha'. Maknanya berkuasa Allah itu menjadikan apa yang Allah Ta'ala Saya ulang balik, kudrah artinya kuasa Allah Ta'ala, lawannya lemah. Mustahil Allah Ta'ala itu lemah, wajib Allah Ta'ala itu kuasa, dalilnya baharu alam. Firman Allah Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu di atas setiap sesuatu yang maha kuasa. Itu dia. Jadi ringkasnya pada malam ini kita berbincang tentang sifat Allah yang maha kuasa. Bila sebut maha kuasa, apa-apa jua yang Allah nak buat tertakluk kehendak Allah Ta'ala. Mampu belaka Allah Ta'ala membuat.
mampu belaka Allah Ta'ala menjadikan, mampu Allah Ta'ala menguji khususnya manusia terhadap apa-apa yang dia lalui. Jadi kita Alhamdulillah hari ini nampaknya 19,000 dah COVID ya. Makin menurun. InsyaAllah moga-moga Allah Ta'ala angkatkan wabak ini slow sedikit demi sedikit, walau bagaimanapun kita hendaklah sentiasa membersihkan diri, membasuh tangan, SOP pakai mask dan begitu begini, menjauhkan penjarakan kita walaupun kita pergi ke masjid, jangan kebal. Sebabnya ikhtiar tu. Kita ikhtiar. Maknanya pihak kesihatan mengabarkan kita mesti pakai mask. Kalau boleh pakai mask 2 lapis. Maknanya doktor khabar makna jangkitan itu pada hidung ataupun pada mulut. Pada tangan ni mata ke mata apa gitu gini, maka naklah kita sanitizer, mencuci tangan, membersih tangan. InsyaAllah kita selamat sejahtera. Jadi COVID ni kalau kita nampak kepada sifat kudrat ni, apa dia? Pasti. Allah boleh membuat. Allah boleh menciptanya. Makna Allah Ta'ala boleh mencipta. COVID ni Allah Ta'ala mencipta. Allah Ta'ala mencipta hamba Allah juga. COVID ni makna selama kita hidup ni, saya dah 51 tahun. Umur 51 tahun tak pernah menengok yang ni gini. Tak pernah. Mana maha kaya Allah boleh buat. Tetapi kita meyakini Allah boleh buat, Allah boleh tahan. Allah boleh buat, Allah boleh angkat. Maksudnya COVID ini makhluk Allah Ta'ala juga. Sentiasalah kita berdoa ke hadrat Allah Ta'ala, minta perlindungan daripada Allah tentang wabak ini. InsyaAllah kita selamat, sejahtera dunia dan akhirat insya-Allah. Jadi setakat itu dulu. Moga-moga Allah Ta'ala mengurniakan taufik dan hidayah kepada kita, dapat kita faham dengan baik berkenaan dengan sifat kudrah. Berkenaan dengan sifat kudrah. Siapa boleh baca matan kudrah ni? Boleh tolong baca? Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Matan bahasa Melayu saya cakap tadi. Artinya kuasa Allah Ta'ala lawannya lemah. Mustahil Allah Ta'ala itu lemah. Wajib Allah Ta'ala itu kuasa. Dalilnya bahru alam. Okey. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Kita kena sebut firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala. Maknanya kudrah artinya berkuasa Allah Ta'ala. Lawannya lemah. Mustahil Allah Ta'ala itu lemah. Wajib Allah Ta'ala itu kuasa. Dalilnya baharu alam. Firman Allah Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu kena sebut ayat Quran, itu kena sebut firman Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah kita bertemu di waktu dan hari yang sama pada hari Jumaat insya-Allah. Hari Jumaat subjek ini kitab Miftahul Murid ni insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة
واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Modal ke salah aku Umi Ustaz. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya keluar guru, dulu Tuan Guru. Waalaikum. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Assalamualaikum Tuan Guru. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallah. Line clear, Haji? Alhamdulillah, alhamdulillah. Cantik. Alhamdulillah, nombor baru. Line baru. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang Kuantan. Barakallah. Sihat tak? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Lama tak jumpa tu. Lama tak jumpa. Iyalah. Bertahun-tahun tak jumpa. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Barakallah. Terima kasih juga kepada saudara Zul menyediakan link kita. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya keluar dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama.